Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Sarawak United, yang mana keputusan memihak kepada JDT dengan kemenangan yang besar 6-0. Gol dijaringkan oleh Forestry 2, Bekson 2, Khalidi Muga 1 dan juga Safawi Rashid 1. Baiklah, perlawanan ini boleh saya katakan pujian juga harus diberikan kepada Sarawak United yang berani untuk bermain dengan open gameplay menentang pasukan Johor Darul Takzim. Mereka bermain dengan agak baik di first half, tetapi di second half apabila JDT membawa masuk player Safawi dan juga Ramadan untuk memperkuatkan bahagian winger mereka, bahagian pertahanan dan juga tengah Sarawak gagal absorb dengan serangan yang bertali arus oleh JDT, dan kecepatan serta kepantasan pemain-pemain JDT menyebabkan mereka terpaksa menerima hakikat yang gawang mereka dibolosi sebanyak 6 gol pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim. Apakah kelebihan dan juga kekuatan yang saya suka tentang Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah di bahagian tengah, iaitu gandingan Nacho Insa, Leandro Velasquez dan juga Nazmi Faiz di first half, yang mana ketiga-tiga gandingan ni mempunyai kredibiliti dan juga kelebihan masing-masing. Tetapi apa yang menarik minat saya adalah bagaimana mereka mencorakkan bahagian tengah pasukan JDT pada perlawanan semalam. Memang obviously secara terang-terangan memang JDT yang kawal bahagian tengah, tetapi peranan ketiga-tiga player ni menunjukkan satu kualiti dan juga satu corak permainan yang berbeza, yang mana di bahagian tengah mereka akan mengekalkan Nacho Insa sebagai holding midfielder dan bertindak sebagai mastermind yang menggerakkan serangan ataupun build up JDT di bahagian tengah, manakala untuk Leandro dan juga Nazmi Faiz, mereka berdua akan bertindak sebagai attacking midfielder yang bertindak di bahagian wide area, iaitu mereka akan lebih memfokuskan untuk memberi support kepada wingback pasukan JDT, iaitu di bahagian kanan Arif Aiman dan di bahagian kiri Koh Beng Ong. Jadi apabila ada dua attacking midfielder yang bertindak di wide area dan memberi support kepada wingback pasukan JDT, maka Arif Aiman dan juga Koh Beng Ong boleh bertindak lebih ofensif. Sebab apa? Sebab JDT punya numbers of player di bahagian wide area akan ada dua player di kanan, iaitu Arif Aiman dan juga Leandro, dan di kiri akan ada Nazmi dan juga Koh Beng Ong, serta mereka akan ada support. Jadi Nazmi, kalau Koh Beng Ong bertindak lebih ofensif dengan buat overlapping, maka dia ada option untuk pass balik ke belakang. Sebab apa? Sebab Nazmi sentiasa backup dia. Begitu juga dengan Arif Aiman, sekiranya dia buat overlapping, dia tak boleh nak crossing, dia boleh passing balik ke belakang mencari Leandro. Jadi dekat situ saya sukalah peranan mereka yang bertindak untuk bermain di wide area bagi support wingback pasukan JDT untuk memaksimiskan ataupun untuk menggunakan keseluruhan padang di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Dan di bahagian tengah mereka kekalkan Nacho Insa yang akan dibantu oleh Khalidi Muga, Syarul Saad dan juga Shane Lowry sekiranya mereka ingin build up di bahagian tengah. Jadi itu adalah satu benda yang memang sangat menarik ditunjukkan oleh JDT pada first half dan juga pertengah sampai 15 minit pertama di second half. Itu yang pertama saya suka di bahagian tengah. Yang kedua yang saya suka juga di bahagian tengah adalah pertukaran pemain, iaitu apabila masuknya Safiq Rahim pada perlawanan semalam, boleh saya katakan peranan Safiq Rahim menunjukkan yang beliau masih lagi belum hilang bisa sebagai the best midfielder yang pernah ada dalam Malaysia. Yang mana pada perlawanan semalam kita dapat lihat apabila masuknya Safiq Rahim, Nacho Insa akan drop sedikit ke bawah dan memberi bahagian tengah kepada Safiq Rahim untuk kontrol, dan Nacho Insa hanya support sedikit-sedikit. Dan yang paling menarik tentang Safiq Rahim dan juga Nacho Insa ni adalah apabila Safiq Rahim dapat bola, dia masih lagi boleh melakukan killer passing, iaitu hantaran-hantaran di belakang pertahanan pasukan Sarawak United untuk mencari pemain-pemain winger yang membuat larian di belakang pertahanan. Ada satu gerakan yang mana Safiq Rahim passing belakang Safawi Ligan, tetapi sayang bola tu berjaya dibaca dengan baik oleh Syabini Alawi. Jadi boleh saya katakan itu adalah perubahan yang menarik lah di bahagian tengah. Mereka ada player yang boleh bermain untuk wide area, dan mereka juga ada player yang jika diganti boleh memfokuskan hanya kepada bahagian lagi narrow ataupun lagi sempit untuk bermain di bahagian tengah sahaja. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji pada perlawanan ni adalah bagaimana
JDT memanfaatkan keseluruhan padang dan juga individu kualiti player ataupun individu kualiti pemain yang kualiti individu pemain yang ada pada JDT. Memang sangat-sangat berbezalah kualiti yang ada pada pemain JDT dan juga kualiti yang ada pada pemain Sarawak United. Yang mana kita boleh tengok daripada segi import, Forestry memang tak payah cerita, memang lagi berkualiti lah. Dari segi dribbling, dari segi gelecekan, dari segi body language dia pun dia pandai acah. Daripada segi finishing memang dia sangat-sangat smooth. Boleh saya katakan Forestry memang akan menggemparkan bola sepak Malaysia lah pada season kali ini. Jadi itu yang ketiga yang boleh saya katakan lah. Dari segi in term of tactical, saya boleh katakan pada perlawanan ni Arif Aiman masih lagi menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang. Beraksi sebagai wingback di bahagian kanan, beliau bukan sahaja ofensif dan juga bertindak untuk membantu bahagian attacking ketika JDT menyerang. Semalam beliau dengan 3 assist, itu adalah satu benda yang sangat-sangat bagus. Tetapi beliau juga sangat-sangat bagus ketika melakukan track back, iaitu membantu bahagian pertahanan. Yang mana Arif Aiman kita boleh lihat beliau juga rajin untuk melakukan track back dan membantu bahagian pertahanan dengan follow up sekiranya Sarawak cuba nak counter di bahagian kiri, di bahagian kanan pasukan JDT. Jadi boleh saya katakan Arif Aiman adalah seorang player yang mempunyai work rate yang bagus, kelebihan dari segi menyerang yang bagus, dan beliau juga boleh beraksi untuk membentuk bahagian pertahanan dan membantu bahagian pertahanan melakukan track back. Jadi benda ni adalah sedikit sebanyak memang akan memastikan yang Arif Aiman sentiasa menjadi regular starter untuk JDT. Sukar untuk Safawi Rashid beat beliau, tetapi memang Arif Aiman akan sentiasa menyelah lah dalam setiap game. Itu yang boleh saya katakan. Dan the last thing yang boleh saya puji untuk pasukan JDT adalah mengenai Safawi, yang mana kemasukan Safawi semalam beliau menunjukkan satu peningkatan daripada game menentang Penang hari itu. Ada satu percubaan kena tiang dan pada kali ini dia masuk, dia berjaya skor. Walaupun kalau kita tengok ada satu gol yang dijaringkan oleh Beksen yang Safawi cuba nak ambil bola tu tapi tak kena dan tiba-tiba dapat kat Beksen dan yang mana gol Beksen yang kedua kalau tak silap saya. Jadi boleh saya katakan Safawi pun daripada segi improvement dia banyak meningkat. Dia mula sesuaikan diri balik. Mungkin dia akan dimasukkan pada 15 minit terakhir atau 20 minit terakhir pada setiap game dalam awal season ni sebelum betul-betul dia fit untuk bermain 90 minit nanti. Kita nantikan dan kita lihat apa yang Benjamin Mora akan buat untuk Safawi Rashid, Arif Aiman dengan skuad-skuad yang boleh dikatakan berkaliber ni. Dan yang terakhir, saya ingat yang terakhir, iaitu JDT. Apa yang saya suka untuk game ni adalah mereka berjaya memanfaatkan gol melalui set pieces. Yang pertama, gol kali di Murga melalui corner kick, mereka berjaya untuk skor. Yang kedua, gol Beksen melalui free kick daripada Forestry. Jadi boleh saya katakan memang JDT sepatutnya dah jumpa ramuan yang sebenar untuk mereka manfaatkan set pieces yang ada. Sebab kalau mereka jumpa tim yang bermain dengan low block, mereka akan dapat set pieces yang banyak. Mereka dapat corner, mereka dapat free kick yang banyak. Tetapi mereka gagal manfaatkan sebelum ni. Tetapi pada game semalam, mereka berjaya manfaatkan. Jadi boleh saya katakan untuk the next game, sekiranya JDT bertemu dengan pasukan yang bermain bertahan dan low block, JDT perlu manfaatkan set pieces tersebut untuk memastikan yang mereka mampu untuk menjaringkan lebih dari satu gol walaupun bertemu dengan pasukan yang bermain bertahan. Secara overallnya semalam JDT off ball movement bagus, pergerakan player bagus, kualiti pemain bagus, menunjukkan yang mereka boleh kawal bola, bahagian tengah hidup, kanan kiri hidup. Memang sangat-sangat cemerlang lah untuk JDT. Itu yang boleh saya komen untuk pasukan JDT tentang kebaikan. Akan tetapi ada kelemahan yang masih lagi perlu diperbaiki oleh pasukan Johor Darul Ta'zim. Iaitu yang pertama, semalam mereka punya peluang yang ada, iaitu boleh saya katakan dari segi execution mereka perlu perbaiki lagi. Sebab apa? Sebab dalam saingan liga, kalau boleh buh gol lagi banyak, lagi better. Dan peluang yang ada tu memang peluang yang terhidang. Sepatutnya mereka boleh untuk skor benda tu kan. Benda tu memang perlu dijaringkan gol. Sepatutnya JDT boleh manfaatkan setiap peluang yang ada untuk memastikan perbezaan gol dalam liga. Sebab apa? Kita tahu liga ni bukan hanya penting kepada kemenangan, tetapi penting juga kepada perbezaan gol. Itu yang pertama.
Yang kedua yang boleh JDT perbaiki adalah dari segi Koh Beng Ong. Koh Beng Ong adalah pemain yang memang saya akan puji every game sebab beliau adalah player yang rajin, ofensif pun ofensif, defensif pun bagus. Tetapi pada perlawanan semalam Koh Beng Ong ada lebih daripada 2 percubaan depan gol sepatutnya yang boleh dijaringkan, tetapi beliau gagal untuk menjaringkan gol. Jadi Koh Beng Ong boleh perbaikilah dari segi finishing sebab sekarang anda bertugas sebagai wingback, so anda lebih ofensif dan anda akan lebih terlibat dengan kawalan bola ataupun pergerakan serangan JDT dalam kotak penalti. Jadi sebagai seorang yang lebih ofensif di bahagian hadapan, anda perlu untuk menjaringkan gol sekiranya ada peluang. Semalam Arif Aiman dah closing elok, buat cutback elok dah. Tiba-tiba boleh pula Koh Beng Ong pistok bola tu. Aduh sayang, sepatutnya dia boleh je tempat masuk gol dan menambah jaringan untuk JDT. Jadi itu untuk pasukan JDT yang mereka boleh ubah dan juga boleh diperbaiki. Baiklah, untuk pasukan Sarawak yang boleh saya puji, yang pertama, untuk separuh masa yang pertama mereka bermain dengan high pressing juga, yang mana mereka memberi tekanan kepada JDT. Mereka berani untuk melakukan pressing. Itu adalah satu benda yang sangat bagus dan mereka perlu memastikan yang mereka boleh keep the momentum untuk setiap game sekiranya mereka ingin bermain pressing sebegitu. Itu yang boleh saya puji. Yang kedua, apa yang boleh saya puji adalah bahagian attacking force mereka, iaitu peranan Uche Akbar dan juga Francis Kone. Kedua-dua player ni mempunyai kualiti bahagian serangan yang baik. Mereka mampu menjadi ancaman kepada barisan pertahanan pasukan lawan. Semalam beberapa gerakan yang digerakkan oleh Uche Akbar dan juga Francis Kone yang mampu membuat barisan pertahanan JDT kucar kacir. Tetapi macam saya cakap dalam the last video Sarawak menentang Kedah, Sarawak mempunyai masalah dari segi execution, iaitu daripada segi menyudahkan peluang-peluang tersebut. Jadi untuk bahagian hadapan Sarawak, mereka perlu untuk perbaiki mereka punya execution ataupun finishing untuk memastikan yang mereka boleh mendapat kembali aura menjaringkan gol tu. Yang tu yang perlu mereka perbaiki. Dan yang ketiga yang perlu mereka perbaiki lagi adalah daripada segi fitness dah, yang mana kecergasan pemain perlu lagi diperbaiki. Saya faham sebab Bis Setanaden baru ambil alih 2 game, so dia nak buat ataupun dia nak ubah tim tu, dia perlukan masa sedikit lah. Tetapi secara overall, benda yang boleh saya puji, Sarawak tak ada lah main teruk sangat. Sarawak bermain dengan agak okey, bertahan agak okey. Mereka bermain dengan open gameplay, berani untuk menyerang, dapat beberapa kali corner kick dan sebagainya. Tetapi macam saya cakap, execution tu tak ada. Idea dah ada, tapi dari segi untuk execute the idea tu masih lagi perlu diperbaikilah untuk Sarawak. Dan yang perlu mereka perbaiki juga daripada segi defending lah, yang mana semalam defend memang mereka banyak memberi space dan juga ruang kosong kepada player JDT untuk exploit mereka punya kawasan. Jadi apabila terlalu banyak free space ataupun ruang kosong diberikan kepada pemain JDT seperti Foresteri, Arif Aiman dan sebagainya, maka mereka punya defend memang pemain-pemain ni akan senang lah nak exploit dan juga nak penetrate serta tembusi bahagian kotak penalti pasukan Sarawak. So janganlah banyak ball watching. Kesian kat Syabini Alawi, dia banyak save tetapi sayang defend agak error pada perlawanan semalam. Jadi secara keseluruhannya Sarawak bagi saya bermain dengan okay, not bad, tetapi mereka banyak lagi benda yang perlu improve ya, daripada segi finishing, daripada segi defending, ball watching, fitness dan sebagainya. Itu saja ulasan saya untuk Sarawak versus JDT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.